Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Tun dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Hari ini kita ingin belajar tentang unit 3 Reka Bentuk Pengaturcaraan, tajuk Asas Reka Bentuk Pengaturcaraan. Murid-murid bolehlah rujuk pada buku teks muka surat 40. Senit pembelajaran pada hari ini ialah 6.3.1 iaitu menyatakan struktur kawalan pilihan dan kawalan ulangan dalam pengaturcaraan. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat pada muka surat 38 dan 39. Okey, reka bentuk dan pengaturcaraan. Okey, sebelum tu, mari kita lihat perbualan antara guru dan juga murid. Okey, cuba kamu perhatikan. Cikgu, bagaimanakah robot ini boleh bermain bola? Cuba kamu lihat. Sebuah robot, okey, boleh bermain bola seperti manusia. Jadi gurunya jawab, ada atur cara yang dimasukkan ke dalam mikro pengawal robot tersebut untuk bergerak. Okey. Jadi dia dimasukkan atur cara. Okey, hebat kan? Okey. Seterusnya, muka surat 40. Okey, mari kita lihat dulu maksud reka bentuk. Reka bentuk bermaksud kita membina. Okey, kita membina sesuatu. Okey, kita membentuk sesuatu. Okey, lepas kita bentuk, kita masukkan atur cara. Kita reka atur cara. Okey, atur cara ni kita akan masukkan ke dalam reka bentuk itu. Okey, pengaturcaraan bermaksud proses membuat atur cara komputer. Okey, ini dalam kamus Dewan Bahasa ya. Okey. Jadi, mula-mula kita bentuk. Lepas kita bentuk, contoh tadi robot kan. Kita bentuk robot dulu. Lepas kita bentukkan robot, kita buat atur cara dan masukkan ke dalam bentuk tersebut. Baik. Dalam erti kata yang lain, pengaturcaraan bermaksud set arahan yang ditulis menggunakan bahasa pengaturcaraan. Okey, cikgu ulang. Pengaturcaraan bermaksud set arahan yang ditulis menggunakan bahasa pengaturcaraan. Okey, tujuan dia bagi mengarahkan komputer menyelesaikan sesuatu tugasan. Okey, kalau tak ada bahasa pengaturcaraan ni, memang benda tu tidak akan bergerak. Memang benda tu tidak akan berfungsi. Okey, faham? Jadi macam tadi contoh tadi robot kan. Robot kita bentuk, kemudian kita masukkan bahasa pengaturcaraan, maka robot itu akan berfungsi. Okey, seperti mana yang kita kehendaki. Jadi bahasa pengaturcaraan ini merupakan penghubung antara manusia dan juga mesin. Okey, sebab kalau mesin kita bercakap dengan dia, adakah dia faham? Dia tak faham apa kita cakap. Jadi kita kena set untuk dia. Sebab dia tak ada otak kan. Jadi kita kena letak. Okey, kita kena set apa benda yang dia kena buat. Okey, step by step. Okey, itu fungsinya pengaturcaraan. Okey, jadi kita sebagai pencipta mestilah merancang, menyusun dan menulis atur cara komputer secara sistematik. Okey, kalau tak sistematik, apa jadi? Adakah sistem itu akan berfungsi? Tak, sistem itu tidak akan berfungsi dengan baik. Okey. Seterusnya, struktur kawalan dalam pengaturcaraan ada dua, iaitu struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Okey, jom kita lihat struktur kawalan pilihan dulu. Okey, struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai dua. Okey, langkah yang mempunyai dua atau lebih. Okey, dua atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey, dia ada banyak pilihan. Okey, dan untuk pengetahuan kamu, struktur kawalan pilihan ini
terbahagi kepada 3, iaitu pilihan tunggal, dui pilihan dan juga pelbagai pilihan. Pilihan tunggal ni maksud dia ada satu je pilihan, dia tak ada cara lain dah. Itu saja yang ada. Okey, nak tak nak dia kena ambil yang tu saja. Okey, dui pilihan maksud dia ada 2 pilihan. Okey, 2 pilihan. Kalau pelbagai pilihan, dia ada lebih daripada 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dia ada banyak pilihan. Okey, pelbagai pilihan bermaksud dia ada banyak pilihan. Kalau dui pilihan, 2 pilihan saja. Kalau pilihan tunggal, tunggal maksudnya satulah. Dia satu pilihan. Okey. Contohnya, struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, contohnya, ni apa ni? Mesin permainan kanak-kanak. Kamu selalu lihat di pasaraya kan? Dan kamu pun suka naik. Okey. Langkah pertama yang perlu kamu buat ialah kamu memasukkan token ataupun duit 50 sen. Betul? Kemudian mesin tu akan gerak sendiri dan akhirnya dia akan berhenti sendiri. Kan? Maksud dia sebuah kereta ini, sebuah kereta dimasukkan bahasa pengetucaraan. Okey, di mana bahasa pengetucaraan kata masukkan duit. Dimulakan dengan masukkan duit ataupun token. Apabila masuk duit ataupun token, prosesnya ialah kereta itu akan bergerak. Kereta itu akan bergerak. Dan akhir sekali, kereta itu akan berhenti. Jadi dia tak ada pilihan. Ada tak waktu kita tengah main tu kita suruh dia berhenti? Ada tak? Tak kan? Dia takkan berhenti sampailah benda tu habis. Okey, sebab dia hanya ada satu pilihan. Okey, seterusnya struktur kawalan dui pilihan. Ada 2 pilihan. Okey. Pilihan yang pertama, ni apa ni? Mesin pengisar. Okey, pilihan yang pertama kita boleh on kan dia. Okey, bila kita tekan, dia akan pusing. Dia akan kisar. Okey, itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, dia boleh berhenti. Kita tekan saja butang ni dan dia akan berhenti. Jadi dia hanya ada 2 pilihan, sama ada berputar. Okey, putaran ni pun satu arah je. Okey, dia tak ada 2 ataupun lebih arah. Dia berputar satu arah, kemudian dia berhenti. Ini adalah struktur kawalan dui pilihan, iaitu mesin pengisar. Contoh yang boleh cikgu bagilah. Okey, yang seterusnya, contoh bagi struktur kawalan pelbagai pilihan. Kebanyakan kita sekarang ni, alat-alat yang dicipta, semuanya adalah struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, dia ada banyak pilihan yang boleh kita buat. Okey, contoh yang boleh cikgu bagi ialah mesin minuman layan diri. Minuman boleh ataupun makanan ringan boleh. Okey, mesin ni untuk layan diri. Okey, kita just masukkan duit. Pilihlah benda apa yang kita nak. Okey, banyak pilihan kat sini kan. Dan makanan tu akan turun ke bawah. Kemudian kalau ada duit lebihan, dia akan turun kat sini. Dia ada banyak pilihan kat sini kan. Okey, jadi mesin ni adalah salah satu contoh untuk struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, contoh yang kedua. Mesin dobi layan diri. Dia ada pilihan, kita masukkan duit, kemudian kita boleh pilihlah kita nak air sejuk ke, air suam ke, air panas ke. Kemudian kita boleh pilih kain ni, kain yang tebal ke, kain nipis ke. Kemudian kita boleh pilih juga nak pelembut pakaian ke tidak. Okey, atau pengering. Okey, ada banyak pilihan di sini. Jadi ini adalah mesin di bawah struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, dia ada lebih daripada satu pilihan. Okey, seterusnya struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan ulangan ni mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Walaupun ada banyak jenis kawalan ulangan, kita akan mempelajari jenis selagi while. Nanti kita akan belajar
cikgu akan ajak kamu macam mana konsep while dalam pengaturcaraan. Okey. Jadi contoh yang boleh cikgu bagi ialah ni apa ni? Lampu isyarat kan? Lampu isyarat ni bertukar-tukar warna. Okey, pada tempoh masa tertentu dan membolehkan pejalan kaki melintas dengan selamatnya. Okey, dia akan ulang. Okey. Jadi pada set lampu isyarat ni telah pun disetkan masa dia. Okey, berapa lama dia kena berhenti, untuk lampu merah. Lepas lampu merah dia akan naik ke lampu hijau, kemudian lampu kuning dan lampu merah balik. Okey, dia dah set masa kat situ. Okey, jadi lampu isyarat ni adalah salah satu struktur kawalan ulangan. Okey, contoh yang kedua iaitu lampu kecemasan van ambulan. Ni lampu dia kan. Ni lampu. Okey, lampu ni akan menyala secara berturut-turut. Dia akan menyala je berulang-ulang. Okey. Jadi dia menyala. Kemudian ada bunyi siren kan? Siren Nino ni. Bunyi siren ni pun mengikut selang masa sebab dia dah set dah. Okey, macam mana bentuk bunyi tu pun sama saja. Okey, ini salah satu contoh struktur kawalan ulangan. Baik. Ingat ya, struktur kawalan dalam pengaturcaraan ada dua, iaitu struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan pilihan pula terbahagi kepada tiga, iaitu pilihan tunggal, dwi pilihan, pelbagai pilihan. Ingat pilihan tunggal, satu pilihan saja, dwi pilihan, dua pilihan, pelbagai pilihan, lebih daripada satu pilihan. Okey, dan cikgu harap kamu faham penjelasan cikgu untuk kali ini. Sekian, terima kasih.